TV KPM. Mira nak buat air lah. Sekejap lagi Cikgu Hanim nak datang kelas mahir ni. Mira nak buat air sedap-sedap untuk Cikgu. Gula kot ni. Letaklah gula. Tapi kejap. Betul ke ni gula? Ke ni yang gula sebenarnya? Mana satu yang gula? Tak apalah. Betul lah tu. Itulah kacang. Mesti Cikgu Hanim suka air yang Mira buat ni. Sedapnya air ni. Hai Mira. Hai Cikgu. Mira tengah buat apa tu? Cikgu. Mira nak buat air untuk Cikgu. Ya ke? Terharunya saya. Sedap tak air yang Mira buat? Mestilah sedap Cikgu. Saya buat ikhlas dari hati. Tapi kan Cikgu. Ya. Kenapa tu Mira? Mira tengok kat sini macam ada dua yang sama. Tapi Mira tak pasti ni garam ke ni gula. Oh, sebabnya tak ada label pada bekas garam dan gula tu. Kenapa Mira tak labelkan? Kita kena melabel ke Cikgu? Penting ke kena melabel ni? Sangat penting Mira. Supaya barulah kita tak tertukar antara setiap bahan. Oh ya ke? Okey, Cikgu Hanim tunggu sekejap. Mira pergi buat label. Tampal kat situ. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Pergi buat Cikgu. sekarang Mira. Okey Cikgu. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pendidikan buat semua yang sedang menonton sekarang. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir yang hari ini akan menemani anda semua yang berada di rumah selama 1 jam untuk kita sama-sama belajar dan memahirkan diri kita bagi mata pelajaran kemahiran saintifik kimia dan tajuknya ialah Ujian Pengesahan Ion Garam. Dan bersama dengan Mira hari ini sudah semestinya cikgu kita yang sangat berpengalaman selama 10 tahun mengajar subjek kimia, Cikgu Nurul Hanim binti Ismail iaitu Ketua Panitia Kimia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat Cikgu Waktu ya. boleh datang. Ya betul. Dan Cikgu datang ataupun Cikgu dari mengajar dari Maktab Tentera Diraja Sungai Besi Kuala Lumpur. Ya betul tu Mira. Okey, Cikgu tadi saya nak buat air untuk Cikgu. Ya betul. Tapi itulah tak label pula bekas saya ni. Itulah kan Cikgu. Jadi macam Cikgu dah katakan tadi, kepentingan melabel. Kenapa kena melabel? Tapi sebelum tu mungkin Cikgu boleh menerangkan sedikit apa yang Cikgu nak fokuskan selama 1 jam dalam kelas mahir kita pada petang ni Cikgu. Okey, terima kasih Mira. So, pada petang ini kita akan buat beberapa siri ujian kimia untuk menentukan nama suatu garam yang tidak diketahui. Okey, sebab seperti yang kita semua tahu, sebenarnya garam ni ada banyak jenis Mira. Betul. Biasa garam yang kita guna dekat rumah tu, nama dia natrium klorida. Natrium klorida. Tapi sebenarnya kita ada banyak lagi jenis-jenis garam yang lain. Garam sulfat, garam karbonat, garam nitrat. Dan kebanyakan garam ni adalah berwarna putih. Berwarna putih Cikgu? Yes, kebanyakannya berwarna putih. Okey, yang ada warna lain tu hanya beberapa sahaja. Baik, dan bila Cikgu kata ada banyak garam ni, saya teringat pula ada garam bukit Cikgu. Betul tu. Itu pun salah satu jenis garam juga. Dia ada mineral-mineral yang tertentu yang dekat bukit tu. Okey Cikgu. Dan macam Cikgu dah katakan tadi lah, setiap bahan ataupun setiap peralatan terutama sekali di dalam makmal, kita kena melabel. Termasuklah juga garam ni Cikgu. Ya, betul Mira. Sebab itulah sangat pentingnya kita labelkan bahan-bahan kimia sebab kebanyakan bahan kimia sekiranya berada dalam keadaan pepejal, contohnya macam garam yang sebab hari ini, kebanyakannya berwarna putih. Dan sekiranya ianya dalam keadaan larutan akuas, contohnya seperti yang saya bawa pada hari ini, jika berada dalam keadaan larutan, so warnanya adalah tidak berwarna. Jadi kalau kita tak labelkan, macam mana kita nak kenal pasti setiap larutan garam itu? Tapi kan Cikgu, nak melabelkan sebab kalau tengok semua ni lebih kurang sama je Cikgu. Jadi macam mana kita nak kenal pasti ini garam apa, ini garam yang mana? Macam mana cara ni Cikgu? Jadi contohnya sekiranya kita tak tahu sesuatu garam tu nama dia apa.
Misalnya contohnya yang ni, okey. So dia tak ada label nama apa-apa Betul. kan. So kita kena buat ujian kimia. Nak Ujian tahu kimia. nama dia. Wah. Okey. Dan disebabkan garam ini adalah merupakan suatu sebatian ion. Dia terdiri daripada 2 jenis ion. Okey, saya teka boleh cikgu? Boleh, Dua Mira, jenis ion tu silakan. apa? Dua jenis ion tu satu kation, satu anion. Betul cikgu? Ya, betul Mira. Hai. Sangat pandai. Okey. Tahu. Satu cat ion, satu anion. Jadi hari ini kita akan buat beberapa siri ujian kimia untuk menentukan cat ion dan juga anion bagi garam ini dan seterusnya baru kita tahu garam ni garam apa sebenarnya. Wah, dan ini yang bersama-sama dengan cikgu nanti. Cikgu nak terangkan bagaimana langkah-langkah bagi eksperimen tersebut. Dan cat ion dan anion ni juga merupakan ion negatif dan positif. Tapi saya nak tanya cikgu, agak-agak yang mana satu negatif, yang mana satu positif. Tapi kita berhenti berehat dulu cikgu. Okey, boleh Boleh Mira. cikgu Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Minum dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Mira dah lengkap berpakaian seperti di dalam makmal sekolah dan bersama dengan Mira lagi sekali cikgu kita Ketua Panitia Kimia Cikgu Nurul Hanim dari Matap Tentera Diraja Sungai Bersih Kuala Lumpur cikgu Okey, terima kasih sekali lagi Mira. Okey cikgu, kita dah bersedia nak buat sedikit eksperimen seperti di dalam makmal tapi sebelum tu cikgu kepada mereka yang baru saja menonton sebelum kita pakai glove dan juga berpakaian lengkap sebegini kita sudah mengenakan gel pembasmi kuman sebagai langkah penjagaan ataupun menitik beratkan aspek SOP cikgu Okey, cikgu Hanim, saya ada satu soalan nak tanya cikgu ni. Betul. Okey, silakan Mira. Okey cikgu, mengenai dengan tajuk kita ni ujian pengesahan ion garam, mungkin murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang, kalau mereka nak melihat di buku teks kan cikgu, berada di bab berapa tajuk ni? Okey, untuk murid-murid di rumah boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey. Tajuk kita pada hari ini adalah dalam sukatan kimia tingkatan 4. Jadi murid-murid di rumah boleh buka buku teks di muka surat 213. Okey. So nanti kita akan ikut prosedur seperti dalam buku teks. Cuma mungkin ada setengah prosedur itu tidak ditulis dengan lengkap dalam buku teks. Jadi saya akan tunjukkan satu persatu pada hari ini. Cuma mungkin nanti murid-murid di rumah boleh sama-sama melihat pemerhatian untuk ujian kita dan menulis pemerhatian juga inference dalam jadual tersebut. Wow, dan inilah masanya untuk manfaatkan sebaik mungkin cikgu Ya, betul. Kena fokus betul-betul cikgu. Okey cikgu, kita berpakaian lengkap ni mungkin cikgu boleh menerangkan sebab mengapa kita kena pakai sarung tangan kan? Baju makmal lab coat ni kenapa cikgu? So, saya tahu kita semua tengah excited. Saya tahu Mira pun excited dah sabar dah nak buat eksperimen kita pada hari ini. Tapi seperti yang Mira beritahu tadi, aspek keselamatan semasa menjalankan ujian kimia ataupun eksperimen adalah sangat penting. Antaranya kita kena perlu memakai kod makmal, kod makmal, seterusnya sarung tangan dan juga satu lagi adalah kacamata keselamatan. Kacamata keselamatan. Apa tujuannya? Sebab kita tak nak anggota badan kita dan juga pakaian kita terkena mana-mana bahan kimia. Sebab mungkin akan ada yang bahaya pada kulit. Contohnya macam asid. Asid kita takut menghakis kulit kita. Betul tu cikgu. Dan kacamata keselamatan adalah berfungsi untuk mengelakkan supaya mata kita terkena percikan-percikan bahan kimia sekiranya ada. Tapi kepada mereka yang mengenakan cermin mata tak perlu pakai cikgu Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau nak pakai juga lagi bagus. Okey, sebab lagi dia selamatlah. Dia ada yang keselamatan yang sebelah tepi ni. So dia tutup lebih baiklah.
Okey. Baik, pakaian pun dah lengkap. Kita dah pakai dengan sempurna semuanya ni cikgu. Jadi mungkin kita dah boleh start ataupun mulakan kita punya eksperimen bersama-sama? Okey, jadi seperti yang telah saya beritahu semasa segmen pertama tadi, kita ada satu garam yang tidak diketahui. Betul. Okey, jadi garam ni berada dalam keadaan pepejal. So untuk menyalakan ujian kimia, nak tentukan nama dia, kita kena jadikan dia sebagai larutan dulu. Okey, kena jadi sebagai larutan. Jadi kita kena larutkan dengan menggunakan air suling. Larutkan terlebih dahulu dengan air suling. So, kita kena larutkan dengan menggunakan air suling. Sekejap, saya alihkan sekejap. So, ini air suling. So, kita akan masukkan sehingga semua garam itu larut. Kiranya tiada bacaan isi padu yang spesifik lah cikgu Ya, asalkan boleh larutlah betul. garam tersebut. Okey. Okay. Boleh cikgu? Mungkin saya nak minta Mira untuk tolong kacau boleh tak? Boleh cikgu, tak Dan ada untuk masalah. kacau, kita kena Menggunakan root kaca. root kaca. Okey, saya Mira kacau tolong juga. kacau boleh Mira? Boleh cikgu, tiada masalah. Saya tolong kacaukan. Garam yang tidak diketahui dengan menggunakan air suling ni. Saya ada satu soalan cikgu. Kalau air suling ni saya gantikan dengan air paip biasa, boleh ke cikgu? Boleh, cuma tetapi mungkin akan ketepatannya akan terganggu lah. Jadi sebab tu dalam makmal, semua eksperimen makmal kita kena gunakan air suling. Sebab dalam air paip kita dah ada campuran bahan lain. Misalnya dah dimasukkan klorin. Okey, jadi sebenarnya tak boleh tak boleh, bukan boleh. Baik. Okey. Saya kacau-kacau. Tapi nak tunggu Mira habis kacau tu. Saya rasa lama rancangan Alah cikgu, kita ni. janganlah cikgu. Okey, Saya kacau. Bagi larut. Jadi saya sebenarnya telah pun sediakan siap-siap yang sudah dilarutkan. Yang ni saya dah buat dalam makmal. Okey. So bila kita dah sediakan awal, kita akan simpan bahan kimia yang dalam keadaan larutan dalam botol yang bertutup seperti ini. Oh, ini kalau saya kacau larut ni cikgu jadi sebegitulah. Ya, betul. So daripada warna putih, pepejal putih, ia akan membentuk larutan tidak berwarna. Okey. And then so ini botol ini dinamakan sebagai botol reagent. Botol reagent. Kemudian untuk jalankan ujian kita, sebab kita ada beberapa ujian kan. So kita kena bahagikan, kita akan masukkan larutan yang tidak berwarna ini, larutan garam X ini ke dalam beberapa tabung uji. Tapi kalau kita tengok saiz tabung uji kita ni kan kecil saja kan. Betul cikgu. Okey, kecil saja. Jadi kita tak boleh tuangkan larutan daripada botol reagen terus ke dalam tabung uji. Habis tu macam mana cara yang tepatnya cikgu? Okey, so cara yang tepatnya kita kena tuang dulu dalam sebuah bikar. Okey, so saya ada satu bikar di sini. Okey, yang saya sudah labelkan sebagai S. And then so sekarang ni kita akan tuangkan larutan garam X daripada botol reagen ke dalam bikar. Tapi tuang bukan sebarang tuang. Habis tu tuang yang sebagaimana cikgu? Okey, so dia ada cara dia. Yang pertama, masa nak menuang tu kita tak boleh angkat bikar ni. Oh, kenapa tu cikgu? Sebab kita takut masa kita tuang tu akan ada yang terpercik pada kita. Okay, so kita kena letak di bawah. And then botol reagen pula, kan kita bercakap tentang pentingnya label. So semasa kita nak menuang larutan daripada botol reagen, kita mesti tutup label itu dengan tapak tangan kita. Kenapa tu cikgu? Okey, supaya kalau kita tuang dan label tu sebelah sana, tapak tangan kita sebelah sini. So bila kita tuang, kalau ada lelehan macam mana? Okey, nanti jadi basah ataupun tak cantiklah label tu. Nanti rosaklah label tu. So kita nak menjaga label. So tapak tangan kita mesti tutup label. Tutup label. Kemudian nak buka penutup ni, bukan buka macam ni. Biasa pusing kalau murid-murid kat sekolah kan, dia buka, lepas tu dia letak je atas meja. Tak boleh murid-murid. Sebab apa? Sebab kalau kita buat macam tu, takut penutup itu, dia terdedah. Takut ada habuk, bahan-bahan berbahaya dalam udara. Betul. Ataupun bendasing. Dan satu lagi, sekiranya ada terdapat beberapa botol bahan kimia.
Kalau dibuka pada satu masa semuanya pakat letak atas meja, nanti kita tukarlah botol penutup botol tu. Okey, jadi cara dia kita kena Angkat kepit. sebegitu cikgu. Okey, Macam kepit tu. dekat di Menggunakan antara celah jari. Celah jari, kemudian tutup label and nak tuang tu kita kena guna kaedah menyiring, iaitu letakkan Rod kaca. Supaya apa Mira? Supaya larutan tu tidak tumpah ke cikgu? Ya, betul. Supaya larutan tidak mudah tumpah dan juga Terpercik. terpercik kepada kita. Pandai Mira. Okey, lepas tu kita tutup balik. Dan tutup balik sebegitu Okey, cikgu. terus tutup balik. Wow, okey. Nampak begitu penuh dengan teknik ya cikgu Ya, betul. Tu baru nak menuang larutan daripada botol reagent ke dalam Bika. Okey. Seterusnya kita nak buat apa pula Mira? Seterusnya kita nak tuang pula di dalam bika ke dalam tabung uji. Okey, tapi kita nak guna ada isi padu yang tertentu. Okey, kita nak guna lebih kurang dalam 2 cm padu. 2 cm padu cikgu. Jadi macam mana kita nak ukur isi padu larutan? Saya rasa ada bacaan di tabung uji kan cikgu? Tabung uji tak ada bacaan Mira. Alamak. Saya tahu cikgu. Kita ambil daripada penitis yang ada penyukat di situ. Yang ni nama dia adalah Silinder penyukat. silinder penyukat. So, kita letak juga silinder penyukat di atas meja. So, silinder penyukat dah ada bacaan dia. So, kita akan ambil lebih kurang 2 cm padu. 2 cm. Kenapa 2 cm cikgu? Kalau saya nak letak lebih sikit boleh ke cikgu? 5 ke? 10 ke? Untuk ujian kimia, dia tidak semestinya betul-betul tepat 2 cm padu, tetapi dia ada range dia. Okey, range dia adalah antara 2 sehingga 5 cm padu. Okay. Sebab apa Mira? Sebab tabung uji kita ni kecil saja. So, bila kita tuang, 2 cm padu lebih kurang macam tu. Dan bila kita nak menjalankan ujian kimia, ada setengah ujian kimia kita akan tambahkan satu reagen. Ada setengah ujian kimia kita tambah 2 reagen, ada yang tambah 3 reagen. So bayangkan kalau larutan yang asal tu kita dah tambah, kita dah tuang sebanyak 5 cm padu. Nanti nak tambah reagen A, reagen B. Betul. So nanti apa akan jadi? Akan tumpahlah cikgu. Akan tumpah. Okey. Jadi kita guna biasa 2 cm padu. Jadi untuk yang lain cikgu dah sediakan awal-awal lah. Kita dah masukkan 2 cm padu dalam setiap tabung uji. Okey, so sekarang Mira, tanpa membuang masa lagi, kita akan mulakan dengan ujian kita yang pertama, iaitu kita nak uji cat ion. Kita nak tengok cat ion dulu. Cat ion ni kalau daripada pengiraan saya, kalau saya teka boleh cikgu? Boleh Mira. Cat ion sama ada negatif atau positif. Negatif atau positif? Saya rasa dia ialah positif. Betul. Okey. Macam mana cara ingat dia? Cara ingat dia mungkin cikgu boleh ada tips yang menarik bagaimana cara untuk ingatnya cikgu? Ion, kan daripada perkataan cat ion tu tak kira sama ada ejaan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kedua-dua yang mempunyai huruf T. So kalau huruf T ni kan dia macam tanda tambah. Macam tanda tambah kan. So maksudnya positif. Kalau N ion dia ada huruf N. So ion negatif. Wah, N untuk negatif cikgu Ya, betul. Okey, baik. So kita nak uji ion positif dulu. Kita ada 2 bahan yang kita akan uji. Satu adalah dengan menggunakan larutan natrium hidroksida dan satu lagi adalah menggunakan larutan amonia. Baik. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan satu dulu. Lepas tu cikgu nak suruh Mira buat satu. Boleh? Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey. Saya buat satu cikgu Okey, jadi so ini kita punya larutan garam X tadi. Dan kita ambil kita punya larutan natrium hidroksida. Larutan natrium hidroksida. Okey, Mira ambil amonia. Amonia. Kalau amonia dia ialah NH3, betul cikgu? NH3, betul Mira. Okey, kemudian kita akan gunakan penitis.
Penitis cikgu Okey. Mira ambil yang besar sikit Mira. Saya ambil yang penitis cikgu. yang besar tu. Okey. So cara dia mula kita akan titiskan dulu sedikit ke Okey. dalam larutan X ini. Beberapa titis sahaja. Just untuk tengok sama ada ianya membentuk mendakan ataupun tidak. Tidak. Okey. Lebih kurang dalam 2-3 titis lah. Okey, 2-3 titis. Okey. 1, Okey, murid-murid dekat rumah boleh nampak tak? 2, 3. Okey. Saya rasa mereka okey pastinya boleh lihat. Okey, so cuba tengok pematang kita sama tak? Nampak apa yang Mira nampak sekarang ni? Cikgu, saya nampak Ya. cikgu macam ada mendapan warna putih dalam ni lah cikgu. Dia ada macam ada pepejal putih kan? Cuma istilah betulnya adalah mendakan, bukan mendapan. Oh, Ya, baik. okey. Dan inilah Kemudian? sebabnya ni. Yes, kemudian kita nak tengok sekiranya kita campurkan, kita tambahkan lagi larutan nitron hidroksida dengan amonia ni sehingga berlebihan, mendakan putih tu boleh larut ataupun tidak. Okey, so kita tambah lagi. Tambah je banyak-banyak Mira. Letak lagi. Tambah banyak-banyak. Okey. Kemudian tengok, mendakan putih tu larut ke ataupun semakin banyak? Bila saya letak macam ni cikgu, semakin banyak dan isinya seperti agak pejal cikgu. Betul cikgu? Ya, betul. Jadi maksudnya untuk garam X ni untuk ujian menggunakan larutan natrium hidroksida apabila ianya ditambahkan larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan, ianya akan membentuk mendakan putih yang tidak larut. Sama juga seperti apabila kita menggunakan larutan amonia. Wah, okey. Okey Mira, kalau Mira tengok, okey, di Cikgu. belakang Mira tu ada satu Papan putih. jadual keputusan. Okey, ada satu jadual keputusan. Baik, cikgu. Sekarang ni kita nak tulis pemerhatian dan juga inference. Okey. Okey, inference tu cikgu dah tulis selesai lah antara kemungkinan-kemungkinan ion yang akan hadir. So sekarang ni Mira nak minta Mira tolong tulis pemerhatian. Boleh tak Mira? Pemerhatian boleh cikgu. Ya. Tak ada masalah saya menggunakan pen marker ke cikgu? Yes, guna pen marker. Jadi kita nak tulis pemerhatian. Okey, dalam kimia dia ada beberapa jenis pemerhatian ya. Sebab bila sebut pemerhatian maksudnya dia melibatkan 5 deria. Iaitu deria penglihatan, deria pendengaran, deria hidu, deria bau dan juga deria rasa. Okey, tapi antara 5 deria ni yang paling banyak kita guna dalam kimia adalah deria penglihatan. Okey, macam tadi bila kita buat tadi, kita boleh terus nampak perubahan dia. Betul. So apa yang kita nampak tu maksudnya apa yang kita perhatikan. So itu adalah pemerhatian lah. So itulah pemerhatian kita. Okey, So apa yang cikgu. kita nampak itulah yang ditulis sebagai Pemerhatian. Yes. Dan satu lagi perkara yang sangat penting dalam pemerhatian kimia ni adalah kita kena mention warna. Biasanya bila melibatkan apa yang kita nampak, apa yang kita lihat tu, kena mention warna dia sekali. Okey. Dan Ini yang biasa murid-murid terlepas pandang cikgu. Ya. Dan cikgu saya ada satu soalan yang mungkin murid juga selalu mungkin terkeliru sama ada dengan warna putih dan juga tiada warna. Okey Mira, kalau warna putih ni untuk pepejal. Okay, untuk pepejal. Kalau tiada Beginilah? warna, ya betul. Kalau Okey. tiada warna, larutan. Okey Mira. Baik. Kalau Mira macam tulis. tu, Okey. saya dah boleh mula tulis ke cikgu? Boleh. So jadi kedua-duanya kita dapat mendakan putih tidak larut. Okey. Saya tulis di sini cikgu. Ya betul Mira. Mendakan. Mendakan putih tidak larut. tidak larut. Okey. Cantik tulisan Mira. Boleh ke cikgu saya tulis begini? Boleh. Boleh. Jadi yang untuk amonia pun Amonia pun sama juga cikgu. Betul. Mendakan putih tidak larut. Ya. Okey. Baik. Putih tidak larut. Ini baru kita uji dengan satu cikgu. Okey, untuk cation kan, tapi dah uji dua lah. Satu dengan natrium hidroksida, satu lagi untuk amonia. Okey, sekarang kita nak buat inference. Okey, inference ni apa pula? Inference Inference ni adalah sebab kepada pemerhatian.
sebab kepada pemerhatian. Maksudnya bila kita dah dapat mendakan putih tadi, inference ni maksudnya mendakan putih itu apa sebenarnya? Apa ion dia sebenarnya? So dekat situ nanti untuk bahagian inference, cikgu nak minta tolong Mira tolong bulatkan apa ion-ion yang Hadir. kemungkinan hadir. Itu tak semestinya semua. So untuk tahu ion mana yang hadir berdasarkan pemerhatian kita tadi, so kita boleh rujuk kita punya carta alih. Di sebelah cikgu sini. Okey. So, mula kita tengok yang carta alih untuk larutan natrium hidroksida dulu. So, macam tadi kita dapat mendakan putih yang tidak larut. So, kita tengoklah kat mana yang menunjukkan mendakan putih yang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida yang berlebihan. So, dia berada di sini, Mira. Dia berada di bahagian mana tu, cikgu? Di sini. Okey. So, sekiranya kita dapat pemerhatian mendakan putih yang tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan, maka dia ada dua kemungkinan ion, iaitu ion magnesium dan juga ion kalsium. Okey, so cuba Mira bulatkan ion magnesium dengan ion kalsium. Okey. Ion yang hadir ialah magnesium dan juga kalsium, cikgu. Ya, betul Mira. Magnesium dan juga kalsium. Ya, okey. Alright. Dan seterusnya, apabila diuji dengan menggunakan larutan amonia, okey. Kita tengok kat mana mendakan putih tidak larut. Okey, dekat sini. Mendakan putih yang tidak larut ada 3 kemungkinan ion, iaitu magnesium, plumbum 2 dan juga aluminium. Okey. Magnesium, plumbum dan juga aluminium. Okey, jadi kalau kita tengok daripada kedua-dua ujian tadi, okey, kita masih dapat 2 kemungkinan ion untuk ujian dengan menggunakan natrium hidroksida dan 3 kemungkinan ion bagi larutan menggunakan larutan amonia. Jadi apa sebenarnya ion kita? Betul. Jadi kita cari ion mana yang ada dalam kedua-dua ujian tu. Tapi macam mana pula cara nak mencarinya tu, cikgu? Okey, kita tengok balik inference kita tadi. Okey, ion mana yang ada dalam kedua-duanya? Yang ada di kedua-duanya, cikgu, ialah betul, magnesium. Okey, jadi maksudnya kat ion kita adalah Magnesium. Begitu caranya, cikgu. Ya, cikgu. Dan bagi macam ni, cikgu, kalau tadi kita dah mengesahkan ion yang hadir ialah ion magnesium. Ya, betul, jadi Mira. cukup kita nak buktikan kehadiran itu dengan melakukan 2 larutan sahaja, menggunakan 2 larutan yang berbeza ke, cikgu? Betul, Mira. Macam tu. Kecuali sekiranya bila kita dah jalankan kedua-dua ujian tu, kita masih tidak dapat sahkan satu ion. Satu ion mana? Yang satu itu barulah kita ada ujian yang lain pula. Wow, baik. Okey, tapi sebab kita dapat jawapan dia, okey, so kita boleh buat 2 ujian ni sajalah. Untuk sudah cukup untuk kita membuktikan dan juga menjelaskan yang ion yang hadir merupakan magnesium, cikgu. Cukup jelas penjelasan cikgu, tapi cikgu, kita ada satu lagi untuk membuktikan ion pula. Bagaimana pula caranya, nak menggunakan larutan apa pula. Jadi kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, rupanya inilah kaca magnesium yang hadir rupanya. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sebentar tadi sebelum kita berhenti berehat, saya dan juga cikgu, kami telah melakukan ataupun menjalankan satu eksperimen kimia untuk kita mengesahkan ion, betul cikgu? Ya, Ion betul, manakah Mira. yang hadir? Iaitu kita menggunakan 2 larutan berbeza. Cikgu menggunakan larutan natrium hidroksida dan Mira menggunakan larutan amonia. Ya, betul Mira. Dan ternyata ion yang hadir merupakan ion magnesium. Ya, ion magnesium. Betul, cikgu. Tapi cikgu, itu baru satu. Ya, baru sebahagian. Ya. Baru kita dapat satu ion. Kita kena cari pula
apa ion negatif dia? Ion negatif. Anion. Anion cikgu Ya, betul. Okey, untuk anion ni cikgu, adakah eksperimennya langkahnya tetap sama ataupun sedikit berbeza cikgu? Okey, dia sedikit berbeza kerana kita akan menggunakan beberapa reagen yang berbeza lah. Okey, untuk ujian anion ni, setiap ujian anion akan dimulakan dengan sejenis asid. Wow, asid. Ya, tahu tak kenapa untuk uji anion mula sekali kita kena letak asid? Mungkin sebab untuk kita lihat mendakan apa yang naik cikgu? Sikit lagi nak betul Mira. Sikit lagi tapi kurang sikit lagi tepat. nak Jadi betul. mungkin cikgu boleh berbetulkan saya? Jadi kita mulakan dengan asid sebab kita nak tentukan sama ada pembuakan ataupun tidak. Adakah ada gas yang terbebas. Sebenarnya bila kita letak asid, sekiranya tiada pembuakan ataupun tiada gas yang terbebas, maka itu sudah membuktikan bahawa tiada ion karbonat. Oh. Okey. Jadi tanpa membuang masa Mira, kita akan mulakan ujian untuk menentukan anion kita. So cikgu akan mulakan dulu. Okey, cikgu akan gunakan set asid hidroklorik dan juga barium klorida, manakala Mira akan gunakan asid nitrik dan argentum nitrat. Okey, mungkin cikgu boleh dekatkan sikit. Terima kasih cikgu. Okey. So Mira kena masukkan asid dulu. Asid terlebih dahulu cikgu. Okey, kalau saya masukkan asid dulu cikgu, saya masuk asid nitrik dululah. Ya, kena masukkan asid nitrik dulu beberapa titis, dan sebabkan kita guna dua reagen yang berbeza, kena ingat setiap larutan yang berbeza mesti menggunakan penitis yang berbeza. Oh, baru saya nak ambil yang tadi. Tak boleh Mira, nanti bahan kimia tu akan bercampur. Yes, okey. So kita gunakan dua penitis yang berbeza. Okey, so cikgu ambil dua penitis ni. Okey cikgu. Okay. So, mula-mula sekali kita masukkan dulu beberapa titis asid. Asid tak perlu banyak sangat sebab kita just nak pastikan tiada tiada pembuakan ataupun ada. So, ada pembuakan tak Mira? Nampaknya cikgu warnanya tetap sama ni cikgu. Tetap sama, so tak ada perubahan kan? Okey, so kita teruskan dengan reagen yang kedua. Okey. Saya punya reagen kedua ialah argentum nitrat cikgu Ya, betul. Saya letak sikit. Alamak. Wah, sesuatu sudah berubah cikgu. Alamak. Mira punya pemerhatian berbeza daripada saya. Okey, saya punya asalnya larutan tidak berwarna kan. Lepas tu bila saya masukkan asid hidroklorik dan barium klorida, tetap larutan itu tidak berwarna. Tiada sebarang mendakan terbentuk ataupun tiada perubahan yang kita boleh nampak. Betul. Sebab masih sama dari awal sampai akhir. Manakala apa pula jadi pada larutan Mira? Larutan Mira pula cikgu terdapat mendakan putih. Mendakan putih. Sama juga macam lebih kurang macam tadi juga kan. So kita dapat mendakan putih. Nampak Mira pun dah pandai. Sebab sebut mendakan putih kan. So kalau kita sebut ataupun tulis mendakan sahaja yang terbentuk, yang tu tak dapat markah dalam exam. Okey, kena ada putih dekat situ cikgu kena bagi tahu nama warna dia sekali. Okey. Bila macam ni kan cikgu, saya punya dah berubah menjadi ada mendakan putih, cikgu punya tak berubah pula. Jadi agak-agak kan cikgu, apa pemerhatian yang kita boleh lakukan? Okey, jadi Mira kena tulis dulu. Okey, cuba Mira tulis dulu pemerhatian. Tapi sebab tadi Mira dah tulis kan. Okey, so sekarang cikgu mudahkan sikit kerja Mira. Kita main lekat-lekat pula sekarang. Wah, lekat-lekat boleh cikgu. Okey, Mira pilih pilihan jawapan di atas meja itu dan Mira lekatkan yang mana yang di bahagian pemerhatian itu yang sama dengan apa yang kita jalankan tadi. Okey, kalau macam tu cikgu, saya baca dulu ujian kimia kita. Garam X cikgu campur dengan asid hidroklorik dan juga larutan barium klorida. Kalau macam ni, tadi saya tengok pemerhatiannya dia tidak berubah warna. Ya, tidak berubah. Tiada perubahan ataupun tiada mendakan terbentuk. Jadi saya tampal cikgu Baik, ini apa pemerhatian satu lagi kita. Yang kedua pula, ini yang saya punya tadi cikgu, garam X kita ada bercampur dengan asid nitrik, larutan argentum nitrat.
Okey, apa pemerhatian kita, Mira? Pemerhatian tadi cikgu sudah semestinya ada mendakan putih yang terbentuk. Okey, betul Mira. Okey, mana Okey. jawapan kita? Dan inilah mendakan jawapannya. putih. Okey, terima kasih Mira. Okey, Jadi, cikgu. ujian kita tadi sebenarnya adalah ujian untuk mengesahkan kehadiran ion sulfat dan juga ion klorida. Okey. Tadi cikgu dah tunjuk carta alih untuk ujian cation, sekarang cikgu tunjuk pula carta alih bagi ujian Anion. Okey. Macam kalau ion karbonat nak sahkan dia ada ataupun tidak, kita just masukkan apa-apa asid sajalah. So yang ni sebenarnya kita dah buat dalam masa yang sama sebenarnya. So bila dah mula-mula masuk asid tu tiada sebarang Mendakan. mendakan dan juga tiada sebarang gas yang terbebas, maka ion karbonat tidak hadir. Kemudian apabila kita uji dengan menggunakan asid nitrik dengan argentan nitrat, itu sebenarnya nak uji kehadiran ion klorida. Tapi ada perubahan tak? Ada cikgu? Okey, untuk asid nitrik dan argentan nitrat ada mendakan putih. Maksudnya ion klorida kita hadir ataupun tidak hadir? Maksudnya ialah hadir. Hadir. Pandai Mira. Okey. Kalau kita uji dengan menggunakan asid hidroklorik dan juga larutan barium klorida, itu adalah untuk menguji ataupun mengesahkan kehadiran ion sulfat. Okey. Tapi tak ada perubahan. So maksudnya ion sulfat hadir ataupun tidak hadir? Tidak hadir cikgu. Tidak hadir. Tapi kita dah dapat ion apa yang hadir tadi? Ion klorida. Ion klorida. So bila kita dapat satu ion klorida tu hadir, kita dah dapat sahkan. Jadi untuk ujian anion yang keempat, untuk uji ion nitrat ni sebenarnya kita tak buat pun dah tak apalah. Tapi kalau nak buat juga tak ada masalah. Cuma untuk hari ni cikgu takkan tunjuk. Sebab untuk ujian ion nitrat perlu menggunakan asid sulfurik pekat. Yang tu kita kena buat dalam kebut wasap. Dia lain sikit lah cara dan teknik cikgu. Tapi sebab kita dah dapat jawapan kita hari ni Mira. Okey. So dekat bahagian inference pada jadual tu, boleh Mira tolong potong yang mana tidak berkenaan. Okey, saya potong cikgu. Ion sulfat tidak hadir Tidak cikgu. hadir. So kita potong yang hadir tu. Saya potong. Baik. Yang kedua, ion klorida hadir cikgu. Ya, hadir. Baik. Jadi Inilah inference kita. Apa kesimpulan dia sekarang Mira? Dah dapat tak nama garam kita? Wah, dah dapatlah cikgu garam kita rupanya. Tapi sekejap. Tadi magnesium. Ya. Yang ini sulfat dan juga klorida. Okey, tapi yang hadirnya ion mana? Yang hadirnya ialah ion klorida. Okey, jadi anion kita adalah ion Klorida. klorida. Jadi untuk menamakan garam, kita combinekan cat ion dengan Anion. anion. So nama dia akan jadi Magnesium klorida. pandai Mira. Wah. Okey. So dah Okey. terjawab persoalan kita dan Alright. tujuan eksperimen kita pada hari ini juga sudah pun tercapai. Wah, macam tu rupanya cara untuk menamakan garam kita. Kita kena letak kat ion di depan terlebih dahulu cikgu ya. Betul Mira. Kena letak ion positif dulu di hadapan, kemudian baru diikuti dengan nama ion negatif. Wah, itu dia satu inference yang sangat mudah daripada cikgu. Tapi kan cikgu, saya ada satu lagi soalan nak tanya cikgu. Ya, apa dia, Tadi kita tengok ion manakah yang hadir dengan menggunakan carta alih. Tapi macam mana cara mudah untuk kita menghafalnya? Mesti ada teknik yang cikgu nak terangkan sekejap lagi. Ya, betul. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana kalau nak tahu lebih banyak teknik daripada Cikgu Hanim. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda yang baru saja menonton, jangan lupa untuk tengok siaran ulangan ataupun tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia dan juga cikgu media sosial kami. Okey. Jadi di situ pun anda boleh dapatkan juga teknik dan juga tips yang menarik. Okey cikgu,
Ya, Rasanya Mira. saya dah nak mengorek lagi rahsia dan juga ilmu daripada cikgu Nak ni. korek apa tu, Mira? Saya nak tanya cikgu macam mana teknik yang mudah untuk mengingat formula ataupun ujian bagi pengesahan ion yang hadir. Okey, bagus soalan Mira. Sebab itu antara beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid di luar sana. Masa kita buat eksperimen dalam makmal sekolah, kita boleh rujuk carta alih. Betul. Okay, kita boleh rujuk buku. Jadi kita boleh tahu, oh kalau pemerhatian macam ni maksudnya apa ion dia. Tapi macam mana kalau dalam ujian atau peperiksaan? Yang tu murid-murid kena ingat sendiri, kena hafal. So macam mana nak hafal? So hari ni cikgu akan kongsikan teknik untuk menghafal ujian cation dan juga ujian anion. Tapi dalam masa yang terhad ini, cikgu akan cikgu akan kongsikan teknik untuk pemerhatian bagi mendakan putih sahaja untuk cation kita. Cation. Okey. So sekiranya kita menguji cation kita tu, dalam ujian kita menghasilkan mendakan putih. So ianya ada 5 kemungkinan ion. Sama ada ion kalsium, ion magnesium, ion pelambung 2, ion aluminium dan juga ion zinc. Yang ni untuk bagi kita gunakan 2 reagen lah. Satu adalah natrium hidroksida dan juga satu lagi adalah ion amonia. Satu menggunakan larutan natrium hidroksida dan satu lagi apabila kita menggunakan larutan amonia. Okey. Cuma pemerhatiannya mungkin sedikit berbeza lah untuk ujian yang menggunakan natrium hidroksida dan juga ujian yang menggunakan larutan amonia. Macam yang kita dapat tadi. Kan untuk natrium hidroksida kita dapat influence kita ion lain. Betul. Untuk amonia pula ion lain. Okey, jadi apabila menggunakan larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih, dan apabila kita masukkan larutan natrium hidroksida itu secara berlebihan, maka kita ada 2 kemungkinan, sama ada mendakan putih itu larut dalam natrium hidroksida berlebihan ataupun mendakan putih itu tetap tidak larut. Okey, jadi cikgu gunakan mnemonic camping with anuazen. Wow. Okey, camping with anuazen untuk natrium hidroksida, manakala untuk amonia pula kita guna map, kamera, zoom. Sebab kalau pergi camping kan mesti kena bawa map, kena bawa peta dan bawa kamera sebab nak ambil gambar. Dan bila nak ambil gambar tu kita akan zoom. Yes, okey. Oh, ini adalah caranya cikgu Okay. Cuma cara ni ada campur bahasa Inggeris sikit lah. Okey. So untuk camping with anuazen ataupun kalau kita ringkaskan lagi, ianya akan menjadi campas. Campas. Okey, so untuk campas ni kita potong kat tengah-tengah ni. Okey. Jadi untuk yang sebelah kiri, cam iaitu ion merujuk kepada ion kalsium dan ion magnesium. Maksudnya untuk ion kalsium dan ion magnesium, mendakan putih yang terhasil itu tidak akan larut dalam natrium hidroksida yang berlebihan. Manakala yang pas ni pula, ion pelambung 2, ion aluminium dan juga ion zinc, mendakan putih yang terhasil itu akan larut dalam natrium hidroksida yang berlebihan. Okey. Yang untuk ujian yang menggunakan larutan amonia pula, map, kamera, zoom itu kita pecahkan kepada 3. Tapi kan sekarang Mira, tak ramai dah orang yang bawa kamera nak ambil gambar. Sebab kebanyakan daripada kita semua dah guna handphone. Betul. So kamera ni kita potong kat tengah. Sebab apa? Sebab apabila diuji dengan menggunakan larutan amonia, ion kalsium tidak akan membentuk mendakan putih. Okey, so yang akan membentuk mendakan putih hanya ion magnesium, ion aluminium dan ion pelambung 2. So yang sebelah depan sama macam tadi. Sebelah depan ion itu membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam larutan amonia yang berlebihan. Manakala tinggal satu lagi ion iaitu ion zinc, mendakan putih itu akan larut dalam amonia yang berlebihan. So itu untuk ujian cation. Manakala untuk ujian anion pula, kita punya mnemonic adalah coffee cup, coffee
cup, Okey. no sugar and free boba. Bestnya cikgu punya formula ni. Okey. Okey. So yang biasa yang kopi ni, karbonat ni sebenarnya biasanya tak ada masalah. Okey. Murid-murid biasanya senang ingat sebab dia just masukkan apa-apa sahaja asid cair dan akan membebaskan gas karbon dioksida. Tetapi untuk klorida, nitrat dan sulfat ni yang biasa murid-murid tertukar. Jadi cara ingat dia, kalau klorida ni, nampak anak panah ni. So kalau nak uji ion klorida, kita kena guna reagen yang mengandungi ion nitrat. Kalau nak uji ion nitrat, kena guna reagen yang ada ion sulfat. Kalau nak uji sulfat pula, kena guna reagen yang ada ion klorida. Dan setiap ujian itu sentiasa bermula dengan asid. So misalnya kalau nak uji ion klorida, kena guna asid nitrik. And then nak uji nitrat, kena guna asid sulfurik. Baik. Yes. Dan yang reagen yang kedua tu, yang N-free boba tu, itu menunjukkan reagen yang kedua. N itu merujuk kepada argentum, itu yang kita guna tadi, argentum nitrat. Yang free adalah ferrum 2 sulfat, dan boba itu adalah barium klorida. Wah, itu dia cikgu. Satu rumusan ataupun satu formula yang sangat mudah untuk diingati, terutama sekali kepada murid-murid tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran ini cikgu. Dan saya rasa akan jadi mudah juga untuk mereka ketika ingin menjawab kertas kimia kertas 2. Betul cikgu? Ya, betul Mira. So nanti sebelum jawab ujian tu dah dapat kertas peperiksaan tu, boleh lakar dulu siap-siap. Sebelum lupa kan. Ya, jadikan seperti satu mind map lah cikgu. Betul cikgu? Betul Mira. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu Hanim atas perkongsian ilmu hari ini. Sejujurnya banyak sangat teknik ataupun tips mudah yang cikgu kongsikan bersama-sama. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sehingga ke hujung rancangan. Sesungguhnya berbangga ataupun beruntung anak murid daripada Maktab Tentera Diraja Sungai Besi Kuala Lumpur mempunyai cikgu Hanim. Terima kasih cikgu. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.